Allah cerita dalam Quran ni bukan cerita ni i'tibar, panduan hidup kita sekalian. Supaya jangan jadi Bani Israel. Jangan jadi golongan yang Allah murka. Ini kehidupan kita. Ini keutamaan kita. Sebab kalau tak dapat panduan ni, kita merapu. Hidup kita merapu. Tambah-tambah hari ni, tambah-tambah hari ni. Mai ayat Allah kata, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi ni sama sekali dia takkan redha hampa. Yahudi Nasrani ni, Kristian dengan orang Yahudi ni, mereka tak redha ke Islam ni kat kita ni. Mereka tak redha. Sehingga mereka nak buat baik kita ikut agama mereka. Sebab mereka tak redha kita dengan Islam. Mereka redha kita ikut agama mereka. Mereka buat. Ni yang kita kena lari, kita nak belajar lari daripada perangai orang-orang Yahudi Kristian. Apa perangai dia? Ni contoh dia. Perangai dia apa dia? Mereka telah ambil perjanjian dengan Allah. Berjanji dengan Allah Ta'ala nak taat setia dengan pemimpin, taat setia dengan Nabi-Nabi. Dia berjanji dengan Allah nak ambil Rasul-Rasul Allah tu sebagai ikutan, nak jaga elok Rasul-Rasul ni, janji nak jaga Islam ini, kan? Maka Islam ini sebenarnya agama dia panggil agama samawi, agama yang mai daripada langit, agama mai daripada Allah. Tiga: Yahudi, Kristian, Islam. Tapi Yahudi Kristian ni kita baca nanti, depa ni salah ni sebab depa merapu, depa ubah balik hak betul kepada hak tak betul. Depa yuharrifuna, ayat ni, ayat di permulaan pada ayat ayat apa tuan-tuan? Baris ketiga pada bawah, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Perangai depa ni tuan-tuan, yang dia jahat depa ni sebab depa ubah. Allah kata lagu lain, depa habaq lagu lain. Allah suruh lagu lain, depa kata lagu lain. Depa ubah ikut suka hati depa, ubah. Maka ketulinan Yahudi, ketulinan agama Taurat ni dah hilang sebab tak tulen dah. Maka depa asal betul Musa bawa ajaran tu, depa ubah. Maka bila ubah tak betul dah. Nabi Isa juga bawa Injil yang sebenar, geng dia ubah juga. Jadi tak benar lah geng tu. Tapi yang Allah ni, Quran ni, tak ada siapa boleh ubah sebab Allah jaga. Kita tak ubah Quran, kan? Siapa ubah Quran, maka dia jadi seperti mana orang kafir yang terdahulu. Baik, Allah cerita Quran untuk kita ambil panduan, jangan jadi orang dulu. Jadi jangan jadi orang Yahudi dan Nasrani. Kita panduan untuk kita berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, faham Quran, amal dengan Quran, jalankan hidup dengan Quran ni, dia ada soalan dia di kubur. Kita yakin bahawa antara soalan kubur itu ialah wama imamuka, apa panduan hidup kamu? Apa hang jalan hati hidup di dunia ni, hang pakai apa? Nak abang Quran. Kalau berjalan dengan Quran boleh ya. Jalan hidup kita dengan panduan Quran. Yang Allah larang kita tak tinggal, yang Allah suruh buat kita buat. Jalan dengan panduan Quran, kita dah jawab. Dalam kubur bila tanya siapa imam panduan hidup engkau, kita nak jawab Al-Quranu imami. Quranlah panduan aku. Jom kita berjalan dengan Quran kata hidup ini. Sebab itu kita mengaji Quran tafsir, sebab kita nak tahu apa larangan Allah dan apa suruhan Allah, supaya kita nak berjalan mudah pada redha Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya pengajian. Baik. Jadi Allah ceritakan bahawa orang Yahudi ni depa janji dengan Allah. Apa janji depa? Pertama, janji depa apa dia? Nak ikut Nabi. Yakni mereka diutuskan oleh Allah 12 pemimpin. Maknanya pemimpin itulah Rasul-Rasul. Kemudian mereka juga disuruh mendirikan salat. Orang Yahudi dulu ni, orang Bani Israel dulu disuruh salat dengan cara mereka sendiri. Lagi disuruh apa lagi mereka ni? Menunaikan zakat. Lagi beriman kepada Rasul-Rasul. Kemudian lagi membantu dan kamu beri kepada Allah pinjaman yang baik, yakni infak. Ini janji kita dengan Allah. Nak ikut Rasul, nak salat, nak zakat,
nak beriman dengan nabi-nabi, nak infak, nak zakat, itu janji dengan Allah. Rupanya tuan, infak ni janji dengan Allah. Sebab tengok balik, qardan hasanah tu maknanya infak. Kita memberi pinjaman pada Allah. Qard, mana pinjam. Kita pinjam pada Allah Ta'ala. Bukan mana Allah miskin tak, kita pinjam bermakna kita memberikan hak Allah balik kat dia. Apa dia hak Allah? Allah beri duit ringgit kita. Allah beri kekayaan kat kita. Allah beri kesenangan dengan kemewahan kat kita. Ni semua bukan hak kita, hak Allah. Sebab Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki hampa tu aku bagi. Bukan hak kita. Kata tu jangan declare kata aku bekerja, aku mengaji pandai, aku kerja besar. Jangan kufur. Sedangkan kerja besar apa semua kita ada kita ni semua pemberian Allah Taala jua. Sedang kau tu. Tak lapik dengan Tuhan kafir, lapik dengan Allah selamat. Ini panduan daripada Quran. Maka depa apa? Daripada suruh apa orang Yahudi? Allah suruh jaga ikut nabi-nabi, suruh salat, suruh beriman, suruh zakat, suruh infak. Depa dulu. Sama dengan kita hari ni pun, sama dengan kita hari ni. Tapi jadi apa depa tuan? Dan Allah kata lagi, siapa buat benda-benda semua, aku hapuskan dosa-dosa mereka. Mana berapa? Hak 5 tadi dah. Solat, zakat, ikut Nabi, infak. Buat yang tu. Hak yang Allah suruh. Maknanya, apa balasan dia? Siapa solat, siapa infak, Allah ampun dosa. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi depa langgar janji tu, depa langgar janji tu. Padahal Allah kata siapa buat yang tu, siapa ikut yang apa aku suruh buat ni, aku janjikan dengan syurga. Itu habis ayat 12. Baik, ayat 13. Ayat 13 sekarang kan. Ayat dia berbunyi fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Kan Allah kata bila depa langgar janji ni, maknanya Bani Israel langgar janji. Sama kita, siapa langgar janji ni jadi benda sama. Kita sama dengan kaum Yahudi janji dengan Allah dulu. Sama, apa dah? Nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak infak, janji dengan Allah. Sama dengan orang Yahudi dulu yang berjanji dengan Allah. Kita pun sama hari ini. Sama kita pada perjanjian. Tapi apa buat? Apa buat tuan? Orang Yahudi buat apa? Depa fabima naqdihim mitsaqahum, mereka langgar janji itu. Ingat nak? Siapa langgar janji Allah Taala jadi apa? Dalam ayat ni, la'annahum, Allah laknat mereka itu. Siapa langgar janji dengan Allah, laknat. Apa dia laknat tuan? Laknat ni mana tak ada rahmat dalam kehidupan. Siapa kena laknat, maknanya Allah tak sayang dah. Kerana lawan laknat itu ialah rahmat. Rahmat lawan laknat, laknat lawan rahmat. Kan? Maka siapa dapat rahmat, jauh daripada laknat. Siapa dapat laknat, tak dapat rahmat. Siapa mula-mula dapat laknat, tuan? Siapakah makhluk yang mula-mula dapat laknat? Iblis. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku lindung denganmu ya Allah daripada iblis yang direjam. Rejam ni mana apa? Rejam ni kata ulama, direjam ia, dibaling ia, dilontar ia dengan kata-kata laknat engkau, laknat engkau, laknat engkau wahai iblis. Itu makna rajim. Karena ikut tafsir itu makna rajim. Rajim ni rejam. Maksudnya rejam dilontarkan. Kita lontar ke iblis, hang ni laknat, hang ni laknat, hang ni laknat. Mana kita bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mana kita melaknat akan iblis itu. Dengan laknat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat ni apa dia? Laknat ni mana tak ada rahmat Allah. Allah tak sayang dah. Sebab mereka buat benda yang Allah murka. Tuan-tuan, kita tak mau hidup laknat. Baik. Dalam hadis Nabi lain, Nabi kata, tinggal sembahyang kena laknat, tinggal mengaji juga kena laknat, tinggal zakat kena laknat. Mana tinggal benda-benda fardu-fardu besar ni, Allah laknat mereka itu. Apa laknat? Laknat maknanya Allah tak mau dah mereka itu berada pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dapat laknat, takkan Allah sayang sama sekali dah.
Hiduplah dia dengan laknat sampai mati. Allah tak sayang. Bila Allah tak sayang, mati nanti susah. Nak mati susah. Nak masa hidup susah. Nak mati susah. Mati dan kesusahan. Dimandikan dengan kesakitan, diusung ke kubur dengan kepayahan, masuk kubur dengan kesempitan, azab sampai bila-bila, bila laknat. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita nak usaha nak bagi berkurang laknat. Kalau kita ada laknat, buang. Kita minta Allah ampun dosa pelan-pelan. Minta Allah hapuskan dosa sikit-sikit. Jadi fungsi ibadat kita ni tuan, fungsi ibadat ni antara fungsi utama ialah nak minta Allah ampun tuan. Allah cucikan dosa-dosa kita sekalian. Di mana dosa itu? Hati. Nak tahu kita dosa tak dosa? Rindu tak dengan masjid? Rindu tak dengan mengaji? Rindu tak dengan Quran? Rindu tak dengan zikir? Rindu tak? Kalau rindu, jiwamu bersih, jiwa hang elok, hati hang cantik. Tapi kalau tak ada rindu masjid pun tak rindu, kuliah pun tak rindu, Quran tengok pun meluat, zikir tengok orang zikir marah, tengok orang tasbih benci. Ni semua ni benda-benda yang dikira sebagai menyebabkan orang ni mendapat laknat Allah Ta'ala. Muslimin Allah, ya Allah sekalian, maka orang-orang yang melanggar janji Allah, Allah kata Bani Israil dapat laknat. Agak-agak kita ni tuan, kita hari ni kalau langgar janji dapat laknat nak? Allah habaq siapa yang ni dapat laknat? Agak-agak kita hari ni siapa laknat tuan-tuan? Dapat. Sebahagian laknat dapat. Pasal apa sebahagian? Orang dulu dapat sepenuh, orang hari ni dapat separuh. Sebab apa? Sebab Nabi dah berdoa, ya Allah, jangan kau laknatkan umat aku dengan laknat yang teruk. Kalau mereka teruk macam mana pun, jangan laknat mereka. Allah terima doa tu. Allah marah juga, tapi marah separuh saja. Sebab Nabi SAW tu seorang yang makhluk yang Allah cinta. Sebab itu seorang tuan, bila Nabi selamatkan kita dari pelaknat, jom katakan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat balikkan Nabi. Sebab terima kasih ke Rasulullah SAW sebab dah selamatkan kita dari pelaknat. Baik.